memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Azmira binti Abdul Razak, boleh panggil saya Mira. Kepakaran kami adalah membantu mereka yang kekangan masa untuk menyediakan sambal hitam yang menepati rasa asli dari negeri Pahang dan tidak akan mengecewakan anda apabila mencubanya. Itu adalah kepakaran kami, sambal hitam Nur Art. Okey, sambal hitam Nur Art. So, petang ni apa yang Mira nak sharekan, perkongsian dari Mira petang ni adalah apa? Adalah 7 idea yang Mira nak kongsikan kepada suri rumah untuk jana pendapatan dari rumah, work from home lah kan. Apa yang kita boleh menjana pendapatan dari kita melalui dari rumah je. So Mira petang ni itu yang Mira nak sharekan dengan korang. Yang siapa yang suri rumah tu, sebenarnya kita sebagai suri rumah kita boleh menjana pendapatan. Sebenarnya kita boleh menjana pendapatan dari rumah. Sebenarnya kita boleh, kita tak payah kerja kat luar, kita boleh buat kerja dari rumah aja. Kita boleh menjana pendapatan kita, boleh menambah pendapatan keluarga kita kan. So petang ni itu yang Mira nak sharekan dengan korang. Siapa yang suri rumah tu, sebenarnya kita boleh buat duit walaupun kita duduk di rumah. Tahu je lah kalau kita sebagai suri rumah ni kan, kalau cakap pasal suri rumah je, suri rumah ni mesti korang tahu siapa-siapa yang suri rumah tu. Biasalah banyak benda yang kita buat di rumah kan, banyak perkara yang kita lakukan di rumah. Tapi tak mustahil walaupun kita duduk di rumah, sebenarnya kita boleh menjana pendapatan kita melalui kita duduk di rumah je. Kita boleh buat duit walaupun kita duduk di rumah, walaupun kita tak bekerja di luar. Sekarang ni ramai yang suri rumah dah mula berjinak-jinak menjana pendapatan mereka daripada rumah je kan. Kalau cakap pasal suri rumah ni, korang faham lah macam-macam benda yang kita buat. Kita lah mengemas rumah kan, kita lah mencuci pakaian, menjaga anak-anak, memasak kan, macam-macam perkara yang kita buat kan. Tambah lagi sekarang anak dah belajar online di rumah. So menjadi salah satu kita menjadi guru, jadi guru di rumah kan. Banyak kerja sebenarnya suri rumah ni. Orang cakap apa? Kerja yang tak pernah habis, betul tak? So siapa-siapa yang suri rumah tu mesti faham, mesti tahu situation suri rumah ni macam mana. So sebenarnya kita duduk di rumah pun sebenarnya kita boleh menjana pendapatan kita. Kita boleh buat duit kita melalui kita duduk di rumah je. So apa yang Mira nak sharekan ni, ada 7 idea. 7 idea yang suri rumah boleh menjana pendapatan kan. Kita duduk rumah je tapi kita pun boleh buat duit sebenarnya kan. So sekarang ni ramai yang duduk di rumah je tapi boleh menjana pendapatan daripada rumah. Kita bekerja dari rumah, kita boleh buat duit walaupun kita duduk di rumah kan. So apakah idea yang Mira nak kongsikan petang ni? Ini idea yang Mira nak sharekan lah. Sebenarnya banyak lagi kan. Mira nak sharekan 7 idea yang kita boleh menjana pendapatan daripada rumah kan. Best kan kalau walaupun kita duduk di rumah tapi kita boleh buat duit. Kita boleh buat duit, kita boleh menjana pendapatan kita walaupun kita duduk di rumah. Suri rumah lah, suri rumah walaupun kita duduk di rumah je, sebenarnya kita boleh buat duit macam-macam yang kita boleh buat sebenarnya. Best tak? So kalau anda yang berminat, nak
menjana pendapatan dari rumah. So Mira nak kongsikan petang ni apakah idea yang Mira nak sharekan tu, kan. So korang boleh lah share dulu Mira punya live ni, Mira punya video ni dengan kawan-kawan korang. Siapa-siapa yang kawan-kawan yang suri rumah tu, sebenarnya kita boleh menjana pendapatan kita melalui kita duduk di rumah je, kan. Kita boleh buat duit walaupun kita duduk di rumah, kita tak bekerja di luar, walaupun kita jaga anak ke, kita buat kita punya rutin harian kita sebagai suri rumah, tapi kita sebenarnya kita boleh buat duit juga. Kita boleh buat duit juga, sebab sekarang ni ramai yang suri rumah dah makin ramai yang dah berjinak-jinak, buat bisnes dari rumah, kan. Apakah yang Mira nak sharekan ni adalah idea. Mira nak sharekan idea untuk suri rumah yang nak menjana pendapatan dari rumah. So antaranya adalah membuat kek. Siapa-siapa yang suka buat kek tu, yang suka buat kek untuk family dia, kan, sebenarnya boleh tahu menjadikan ini adalah punca ke korang nak buat menjana pendapatan ke, korang buat duit ke melalui korang buat kek ke, kan. Sebab korang dah ada bakat ke, kan, dah ada bakat nak buat, dah pandai buat kek ni, dah ada bakat yang korang selalu buatkan untuk family korang ke. Sebenarnya ini adalah yang boleh jadikan korang punya kerjaya, permulaan korang, kerjaya korang. Kalau korang ada bakat, kan, kalau ada bakat untuk buat kek tu ke, yang minat buat kek, yang selalu buat kek untuk keluarga, kan, apa salahnya buatkan menjadikan buat kek ni sebagai kerjaya anda, sebagai boleh buat duit, yang boleh menjana pendapatan anda, kan. Why not? Kalau korang dah rasa ini yang sesuai untuk korang, yang rasa korang happy bila korang buat kek ni, apa salahnya korang jadikan dia sebagai kerjaya korang, untuk korang menjana pendapatan korang melalui duduk di rumah je, kan. So kalau siapa-siapa yang minat, yang ada bakat tu, yang suka buat kek ke, macam-macam jenis kek lah, kan, macam-macam jenis kek yang boleh korang buat, yang korang ada bakat tu, sebenarnya ini adalah peluang yang korang boleh menjana pendapatan korang, yang korang boleh buat duit, melalui korang buat kek. So siapa-siapa yang tak pandai tu, tak perlu risaulah, tak perlu takutlah. Sebab apa? Sekarang kan macam-macam ada di internet. Korang boleh search dekat YouTube, korang boleh search di Google cara-cara resepi nak buat kek, kan. Tak semestinya yang ada bakat yang pandai je, kan. Yang tak pandai pun boleh belajar dan terus belajar sampai jadi. So benda ni pun boleh membuatkan korang boleh buat duit, korang boleh menjana pendapatan korang melalui korang duduk di rumah je. Best, kan. Duduk di rumah tapi dapat duit juga. Sebab apa? Korang ada keinginan untuk mencari duit, untuk menambah pendapatan melalui apa yang korang minat buat. Contohnya membuat kek. Siapa-siapa yang ada bakat, yang suka buat kek, yang selalu buat kek untuk family dia, apa salahnya kita buatkan benda tu sebagai kerjaya baru anda. Boleh buat duit, betul tak? So macam-macam jenis kek yang korang boleh buat, kan. Macam-macam jenis kek. Korang pun boleh belajar, kan. Kalau yang tak ada, kita pun boleh belajar. Tengok resepi macam-macam yang ada dekat YouTube, dekat Google, kan. So apa salahnya kalau korang dah ada minat, dah ada bakat ni, korang boleh buatkan dia menjadi punca pendapatan korang melalui bakat yang korang ada, yang pandai buat kek, yang suka buat kek untuk family ke, kan. Boleh menjadi idea korang untuk menjana pendapatan dari rumah dengan mengambil tempahan kek lah, buat kek lah, macam-macam jenis kek yang ada, kan. Birthday kek, kan, birthday hari jadi tu ke,
kek cawan ke, kek apa lagi, kek pisang ke macam-macam lah. Lagi viral yang sekarang ramai yang orang suka kek kek cheese kan, cheese leleh tu ke, kek coklat moist tu ke, kan boleh. Sebenarnya ini adalah idea yang boleh kita menjana pendapatan kita melalui kita duduk di rumah. Sekarang ramai suri rumah yang menjana pendapatan dia, yang menambah pendapatan keluarga dia melalui duduk di rumah je. Boleh buat duit. Jangan risau, tak perlu nak kena keluar baru boleh dapat duit. Tak semestinya. Kita duduk di rumah pun sebenarnya kita pun boleh menjana pendapatan untuk kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita. Betul tak? Hai di hati, selamat petang. Terima kasih join live. Apa tu? Cupcakes, brownies, kan macam-macam. Sekarang macam-macam yang orang suka makan tau. Orang suka makan, suka tengok benda yang macam ni tu sebenarnya tau. Orang nak buat kadang macam leceh lah kan. Macam leceh, tak ada masa lah. Orang senang nak beli je. Nak beli je. Janji buat tu sedap lah kan. InsyaAllah kalau sedap orang akan repeat order lagi. Betul tak? So benda ni sebenarnya, idea kita mengambil tempahan kek ni sebenarnya kita boleh jadikan dia, kita boleh menjana pendapatan kita sebenarnya. Siapa-siapa yang suka baking tu, siapa-siapa yang suka buat kek tu, yang ada bakat sebenarnya boleh menjana pendapatan dengan korang membuat kek, dengan mengambil tempahan kek. Macam-macam jenis yang ada korang boleh tengok sekarang kan. Kalau tak tahu tu boleh belajar kan. Boleh belajar. Sekarang ni boleh search je. Kalau tak tahu boleh belajar resipi. Macam-macam resipi yang ada. Kan? Itu adalah antara idea yang Mira nak kongsikan. Yang siapa-siapa yang suri rumah tu, sebenarnya kita ni boleh menjana pendapatan kita melalui kita duduk di rumah je. Kita duduk di rumah pun kita boleh buat duit sebenarnya. Jadi kena rajin dan usaha lah kan. So itu penting lah. So dan seterusnya, okay, Mira sambung lagi ya. Yang kedua adalah kita boleh mengambil upah. Kita boleh mengambil upah, kita beli barang lah. Contohlah kalau kita kerap keluar, kita selalu keluar beli barang keperluan rumah kita kan. Apa kata kita tanya jiran-jiran kita, diorang memerlukan tak barang-barang yang diorang nak tu. Kita boleh mengambil upah, mengambil kiriman daripada jiran-jiran kita tu. Sebab ada setengah jiran-jiran kita tu maybe dia tak boleh nak keluar ke kan, susah nak keluar ke, terhad nak keluar ke. So korang boleh ambil upah kan, ambil upah daripada kiriman daripada jiran-jiran tu kan. Sebab apa? Peluang lah, bila dah keluar tu apa salahnya kan. Kita boleh tanya-tanya kan. Boleh juga kita dapat upah sedikit lah daripada situ kan. Sambil-sambil tu kita boleh dapat upah sedikit. Betul tak? Sebagai kos kita lah, kos kita nak keluar pergi ke kedai ke supermarket ke kan. Sebab ada setengah jiran tu mungkin dia susah nak keluar ke kan. Mungkin dia tak ada transport ke kan. Betul tak? So apa salahnya korang jadikan mengambil upah dengan beli barang ni. Boleh juga menjana pendapatan korang tau. Boleh dapat serba sedikit. Betul tak? Sama-sama membantu jugalah tu. Betul tak? So kita dah halang-halang kita pergi kedai kan, apa salahnya? Kita boleh ambil upah. Kita boleh ambil tempahan untuk belikan barang-barang kan. Boleh juga tu kalau kita nak menjana pendapatan sebenarnya. So dan seterusnya adalah nombor 3 adalah kita mengambil upah jahit. Ini bagi yang pandai lah, bagi yang pandai menjahit kan. Bagi yang pandai menjahit boleh mengambil tempahan untuk menjahit baju untuk jiran-jiran ke kan. Ni siapa yang ada kemahiran lah, kalau seeloknya kan siapa yang ada kemahiran, yang ada bakat menjahit ni, yang pandai menjahit, yang suka menjahit pada ada masa lah, ada waktu-waktu lapang dia ke. So why not bolehkan jadikan menjahit ni sebagai
boleh menjana pendapatan anda, boleh menjadi punca pendapatan anda walaupun anda duduk di rumah, walaupun korang duduk di rumah je kan, boleh dapat duit juga, betul tak? Sambil-sambil tu kalau korang dah yang ada bakat, yang dah pandai menjahit baju kan, bolehlah ambil tempahan untuk jiran-jiran ke kan, saudara mara ke, yang korang boleh menjahit baju kan, boleh menempah baju lah, macam-macam lah. Kalau korang ada dah memang betul-betul yang ada bakat tu, boleh ambil tempahan dekat butik-butik yang besar kan. Ni lagilah best lah kan, lagilah best kalau korang yang memang expert lah, memang pandai lah kan, menjahit baju ni. Korang boleh juga dapat tempahan daripada butik-butik yang ada lah, butik-butik yang besar kan. Boleh juga benda ni sebenarnya boleh kita suruh rumah menjana pendapatan daripada rumah kan. Sambil-sambil kita duduk di rumah tak kita boleh juga menjana pendapatan sebenarnya. Kalau yang ada yang pandai menjahit tu, yang ada bakat menjahit tu, apa salahnya kan, nak seribu daya, betul tak? So yang keempat adalah dengan memasak. Ni lagi best, memasak. Siapa yang ada bakat memasak kan, yang ada bakat memasak, yang suka memasak, sebenarnya memasak ni pun boleh menjadi salah satu punca pendapatan yang boleh kita menjana pendapatan kita dari rumah sebenarnya. Suri rumah lah kan, yang duduk di rumah tu, kita sebenarnya boleh menjana pendapatan kita melalui kita memasak apa-apa jenis masakan lah. Lagi-lagi orang yang sibuk kan, orang yang sibuk, yang tak ada masa, macam bekerja lah, yang bekerja di pejabat tu, yang kadang-kadang tak ada masa nak pergi tapau makanan ke, nak turun makanan ke. Apa salahnya korang buat makanan, buat food delivery lah, yang boleh hantar terus ke pelanggan korang tu. So macam-macam jenis masakan yang korang boleh buat. Yang ada bakat tu, yang suka masak tu, sebenarnya ini adalah salah satu idea yang kita boleh menjana pendapatan kita walaupun kita duduk di rumah kan. So ambil peluang ni untuk kita menjana pendapatan kita, untuk kita buat duit di rumah. So tak semestinya kita duduk di rumah kita tak boleh buat duit kan. Tidaklah, sebenarnya kita pun boleh, kita suri rumah, sebenarnya kita boleh menjana pendapatan kita. Kita boleh menambah pendapatan keluarga kita melalui kita duduk di rumah je kan, kerja dari rumah. So macam-macam jenis makanan yang korang boleh buat. Nasi apa contoh, nasi minyak ke, nasi tomato ke kan, nasi biryani ke, macam-macam lah, yang nampak menyelerakan, yang sedap mata orang tengok kan. Orang confirm akan beli, mesti akan beli. Lepas tu kalau korang dah buat tu, make sure lah korang punya bekas tu ada korang punya phone number ke, ada korang punya stiker ke. So nanti orang akan boleh repeat lagi pada hari-hari yang lainnya tau, kan. So ini adalah salah satu yang boleh kita menjana pendapatan kita daripada rumah, suri rumah lah, yang boleh buat duit dari rumah dan melalui memasak. Apa-apa jenis masak lah, apa yang korang suka, yang korang pandai kan. Nasi kukus ke, macam-macam lah nasi yang boleh korang buat kan, masak apa-apa lah, betul tak? So itu yang keempat kan. So Mira cakap tadi 7 tapi Mira sharekan hari ni adalah 4 sahaja. InsyaAllah Mira akan sambung lagi esok petang macam biasa pukul 4. So sebenarnya kita ni duduk di rumah, suri rumah, kita boleh menjana pendapatan kita sebenarnya. Tak semestinya kita kena bekerja di luar baru kita dapat duit, baru kita boleh menjana pendapatan kan. So kita sambil kita jaga anak, sambil kita rutin harian kita pun boleh menjana pendapatan kita sebenarnya. Kita boleh buat duit melalui duduk di rumah je kan.
So zaman sekarang yang Mira perasan sekarang memang ramai suri rumah dah mula berjinak-jinak dengan dunia perniagaan, dunia bisnes kan. Macam-macam yang boleh kita buat tau, macam-macam idea yang kita boleh jalankan bisnes kita melalui kita duduk di rumah je. Kita tak perlu keluar, kita duduk di rumah, kita buat di rumah. So itulah antara idea-idea yang Mira kongsikan. Ada 4. So selebihnya insyaAllah Mira akan sambung lagi esok petang macam biasa pukul 4 di page Sambal Hitam Nor Art. Okay, so jangan ingat suri rumah tak boleh menjana pendapatan. Okay, kita pun sebagai suri rumah sebenarnya kita boleh menjana pendapatan kita. Kita boleh ada duit kita sendiri walaupun kita tak bekerja di luar. Jadi kita rajinlah, kita rajin, kita usaha, kita gigih, kita buat sungguh-sungguh, kita buat betul-betul. Pasti kita akan dapat sesuatu yang menggembirakan kita lah. Yang kita happy, betul tak? Walaupun kita duduk di rumah, sebenarnya kita boleh buat duit juga kan. Kita boleh menjana pendapatan kita. Kita boleh tolong, kita boleh bantu pasangan kita juga untuk ringankan beban dia, betul tak? Kan? Sama-sama lah bantu, betul tak? Walaupun kita duduk di rumah je sebenarnya kita pun boleh buat duit, kita pun boleh ada income kita sendiri sebenarnya walaupun kita tak bekerja di luar. So why not kita buat sesuatu yang baru, kita mencuba. Kan, so kena pandai membahagikan masa kita dengan benda yang kita buat tu dengan keluarga kita. Okay, so petang ni itu yang Mira sharekan. Ada 7 idea suri rumah untuk jana pendapatan. So Mira dah sharekan 4 melalui kita boleh menjana pendapatan dengan kita membuat mengambil tempahan kek, kita membuat kek ke, lepas tu kita boleh mengambil upah dengan membeli barang ke kan. Kita boleh memasak, dan seterusnya. Apa tadi? Lupa dah Mira. Kita siapa yang suka menjahit tu boleh menempah kan baju dengan jahitan kan, menempah jahitan, mengambil tempah jahitan. Ya Allah, ya Tuhanku, belik-belik lidah nak sebut. So itulah antara idea-idea yang Mira sharekan. So jangan ingat kita duduk di rumah je, kita tak boleh buat sesuatu. Sebenarnya kita boleh buat sesuatu yang boleh mendatangkan duit, yang boleh menjana pendapatan kita. So kalau macam tu, kalau tak ada apa-apa lagi, insyaAllah esok petang pukul 4 Mira akan sambung lagi. Mira akan sambung lagi selebihnya. Idea-idea yang Mira nak kongsikan lagi ada 3 lagi, balance dia kan. Mira dah sharekan 4. So balance tu esok Mira akan sharekan lagi, insyaAllah. Macam biasa kita jumpa lagi insyaAllah